Kita berada pada satu bulan penghujung bulan Hijrah, Zulhijjah, dan dalam tempoh masa 7 hari, seminggu lagi, kita akan berganjak kepada tahun baru Hijri pada 30 Julai nanti, awal Muharram Ma'al Hijrah 1444 Hijriah. Dekat papan tu silap sikit, tulis 1442, sepatutnya 1444 Hijrah. Dan kita kena ada satu keazaman dalam diri kita bagi siri motivasi iman, iaitu untuk kita mempertingkatkan amalan kita. Dan insya-Allah kuliah pada pagi ini saya namakan dengan satu tajuk, 4 amalan selepas subuh sampai terbit matahari. 4 amalan selepas subuh sampai terbit matahari. Amalan ini saya petik sebenarnya daripada kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali yang hidup pada 405 hingga 505 Hijriah. Imam Ghazali menyebut dalam Bidayatul Hidayah, dan hendaklah engkau membahagikan waktumu dari selepas solat subuh sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Jadi kita lihat 4 bahagian tersebut. 4 bahagian itu dibahagi dari sudut amalan. Apa yang amalan yang kita elok lakukan? Pertamanya ialah kita dah lakukan sebentar tadi, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja doa, tetapi dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bagi tahu, meriwayatkan hadis yang menunjukkan bahawa Nabi suka berdoa dengan satu doa yang ringkas, tetapi di dalam doa itu mengandungi 3 perkara dan tujuan utama kehidupan harian kita. Saya yakin tuan-tuan biasa melafazkan doa ini, cuma tak tahu latar belakang kepada doa ini. Iaitu satu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Biasa dengar kan? Dan kalau nak hafal ni pun mudah kan? 3 saja. Kita minta apa? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni as'aluka, kita minta kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita kena ada satu tujuan, hadaf, matlamat untuk kita menggapai, mencari, mendapatkan ilmu yang bermanfaat setiap hari. Dan kita doa kepada Allah dalam tiap-tiap hari. Kadang-kadang kita duk buka media sosial, sama ada Facebook, WhatsApp dan sebagainya kan. Dalam grup kejiranan kita pun kadang-kadang main macam-macam kan, video macam-macam yang di-share oleh jiran-jiran, kawan-kawan kita dan sebagainya. Dengan doa ini kita mengharapkan bahawa apa yang sampai kepada kita dan terbuka kepada hati kita adalah untuk kita melihat sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita, ilmu yang bermanfaat. Terbuka video, tengok video tazkirah kan, Allah buka hati kita. Tak, orang kata apa, tak laju sangat lah kan, tapi kita buka video tu, tengok seminit 2, apakah bentuk tazkirah yang disampaikan, dan mudah-mudahan input ataupun maklumat itu kita hadam dan kita cuba amalkan. Itu pertama. Minta dalam harian, Nabi pun minta kita daripada Allah ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Dan kita minta hindarkan daripada ilmu la yanfa' kan, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita hak yang gosip tu kita baca, hak mana hak tak bermanfaat kita baca kan. Sebab itu dalam hidup kita, lepas daripada ni, esok ke kan, kita minta baca doa ni dengan harapan dia menjadi darah daging kita, supaya kita nak rasa mencari ilmu yang bermanfaat ini setiap hari. Yang keduanya ialah kita minta rezeki yang baik. Kita minta rezeki yang baik, wa rizqan tayyiban, dan termasuklah halalan kan, halalan tayyiban itu kan. Rezeki yang baik ni kita setiap hari memang
matlamat kita kalau kita masih bekerja ataupun tak bekerja, kita mengharapkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta rezeki yang halal dan juga baik. Rezeki yang baik dan halal ini kita minta untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Kita sebagai ketua ahli keluarga, kita orang lelaki, suami, kita berkewajipan untuk mencari nafkah untuk diri kita dan juga isteri dan anak-anak kita. Letakkan matlamat dan letakkannya dalam satu doa. Mudah-mudahan Allah kawal nafsu kita, Allah kawal diri kita untuk kita memang nak cari rezeki yang halal. Nak bawa balik rumah ni rezeki yang halal. Sebab rezeki yang tak halal, kita bagi makan anak bini kita, dia akan menjadi darah daging, dan akhirnya kalau rezeki itu daripada sumber yang tidak halal, sumber yang haram, dia akan membentuk jati diri kepada ahli keluarga kita. Kadang-kadang kita saja tak sedar, kenapa anak kita jadi begini kan? Kenapa masyarakat kita jadi begini. Kemungkinan besar hasil daripada sikap yang terbentuk daripada rezeki yang tidak halal. Rezeki yang tidak halal. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat kan, fenomena yang berlaku hari ini dengan penghinaan agamanya kan, dengan gejala sosial LGBT sebagai contoh, besar kemungkinan ada kaitannya dengan cara kita mendidik anak-anak dan pemakanan yang kita berikan kepada anak-anak, sehingga dia menjadi sesuatu yang menggerakkan anak-anak kita kepada sesuatu yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat. InsyaAllah dalam pukul 8.30 saat ni saya kena pergi Hotel Izora. Ada satu bengkel TOT tentang manual hijrah, untuk lebih kurang macam nak menyantuni golongan LGBT ini supaya kembali ke pangkal jalan. Dalam hal ini tuan-tuan, kita kena berhati-hati dan kita kena ambil prihatin supaya kita rasa, jangan condemn depa ni kan. Kita kena orang kata apa, cuba tarik mereka ke pangkal jalan. Dan kita pun kena banyak berdoa supaya anak-anak kita terselamat dan terhindar daripada gejala ini, dan terhindar daripada kita bawa masuk kumpulan ini dalam keluarga kita. Ini satu kisah, satu cerita. Pelajar saya, satu hari tu dia main naik bas daripada Melaka. Dia dah kerja dah, main jumpa dari jauh pasal apa ni kan, main duduk sembang, dia segan nak bagi tahu, tapi dia tak tahu nak luah kat mana dah. Nak luah kat mak ayah segan, malu kan. Cerita dia tuan-tuan, suami dia ni daripada spesies yang saya sebut tu kan, LGBT, tak tahu dekat mana, saya ingat dekat B. Dia kahwin dapat seorang anak, tapi lepas itu semakin dingin kan. Berumah tangga tapi PJJ, jarak jauh, seorang duduk kat Johor Bahru, seorang duduk kat Melaka. Balik hujung minggu, isteri ni layan dengan elok, tetapi suami dingin, tak mau langsung kan. Dia ada gejala tu, dan akhirnya terbuktilah memang dia dengan kawan-kawan dia dan sebagainya mempunyai gejala tersebut, dan akhirnya berlakulah perceraian. Tak apa-apalah, berlaku perceraian dan dia pun dah kahwin lain dengan lelaki lain lah. Alhamdulillah, saya lihat rumah tangga dia okey sekarang ni. Jadi itulah kita doa kan, mana tahu kita anak-anak kita didik elok dah, tiba-tiba kita terjemput kan menantu yang sebegitu. Jadi hati-hati dalam perkara ini. Kita mendidik anak-anak kita, cuba pastikan keadaan-keadaan tersebut. Itu kisah yang berlaku. Yang kedua, kisah yang sama juga, kisah dalam kes yang sama saja kongsi hari ini. Mudah-mudahan kita tarik perhatian kita untuk lihat juga perkara ini. Ada seorang tu saya tak kenal, dia main naik motor, dia main daripada Taipei, main jumpa saya, doktor boleh tolong saya tak? Boleh tak tolong nasihatkan seorang ni, adik angkat saya ni, dia dah mula terjebak dengan gejala gay.
Sembang panjang dan akhirnya dia buka cerita, dia betul terang, doktor sebenarnya kami ni pasangan sebenarnya. Dia dah berumah tangga dah. Waktu dia jumpa saya tu dia dah berumah tangga dah. Kami ni sebenarnya pasangan, saya dengan adik angkat saya ni. Kami hidup dalam dunia yang tidak normal. Kami hidup dalam dunia gay dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedua-dua kami ni positif HIV. Positif HIV. Tapi doktor, saya dapat tarik dia masuk Islam. Dia bangsa lain lah, saya tak sebut bangsa apa. Saya dapat tarik dia masuk Islam dan dapat didik dia, dan kami ni sebenarnya ke arah taubat lah doktor. Kami nak bertaubat kan. Tapi dia ni kahwin dah kan, adalah pasangan dia kan. Macam mana kahwin HIV kan, isteri dia redha kan, nak bersama pakai tu kan. Kembali kepada kisah ni, dia kata adik angkat saya ni doktor, dah kembali, dah nak terjebak kembali kepada gejala gay ni. Saya dapat tahu bukan mudah, bukan susah doktor nak tahu kan. Try doktor, dia ajak saya pula, try doktor masuk apps ni kan. Apps ni semua dalam tu community di bawah kan. 10 radius 10 km tu dah boleh doktor tahu. Doktor nak jumpa siapa, nak siapa kan. Dia ajak saya pula, dia menyamar lah kan. So dia kata, doktor, saya tengok dalam apps ni adik angkat saya ni dah terjebak dengan seorang mak saleh kaya raya, main belayak duduk atas kapal layak, duduk ajak adik saya ni duduk atas kapal layak kan. Jadi saya ni kan, ada perasaan sayang lagi lah. Tak tahu sayang macam mana kan, agak tak lah sayang macam dulu kan, tapi sayang sebagai seorang nak mengislahkan, nak jaga dia dah masuk Islam dan sebagainya, nak jaga akhlak dia dan sebagainya. Kes jadi panjang, jadi kes polis, dia kena tumbuk dengan mak saleh tu pun semua dan sebagainya. Saya pun cuba cari dia dekat asrama dan sebagainya, tapi tak tahu lah sekarang ni jadi macam mana. Jadi nak ceritanya, gejala ini berlaku dalam masyarakat dan kita patut jaga, dan asas kita nak membentuk jati diri anak kita adalah daripada rezeki halal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Teramat penting untuk kita jaga hal yang demikian. Dan yang ketiganya, kita minta apa, Nabi minta apa, dan kita pun cuba minta tiga perkara ni. Amalan mutaqabbalah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita beramal, tetapi masukkan dalam perasaan sedikit kerisauan dan kebimbangan, takut-takut amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa betul-betul, minta apa yang kita lakukan, kita mai solat berjemaah, kita duduk dalam majlis ilmu, Allah terima dia sebagai suatu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal yang diterima ini mesti memenuhi dua syarat sebagaimana yang saya letakkan di situ. Yang pertamanya ialah kita kena lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dunia, bukan kerana nama, bukan kerana pangkat dan sebagainya. Yang kedua, amalan yang kita lakukan sudah semestinya mesti menepati kehendak syariat, dalam erti kata kita ittiba', kita ikut apa yang Nabi SAW ajar kita dan kita lakukan. Ada dua ni, insya-Allah amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, doa pagi, lepas subuh, sebelum terbit matahari, ambil kesempatan untuk memperbanyakkan doa apa saja, dan doa minta tiga perkara ini jangan lupa, kerana riwayat hadis daripada Ummu Salamah menceritakan bahawa Nabi suka minta tiga perkara ini. Kita ulang semula, minta apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lain-lain tu minta doa, kita ada hajat macam-macam dengan Allah, minta kan. Kita rasa kita susah apa, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bergantung kepada makhluk, direct terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Hakikatnya Allah tahu pun susah kita kan, sebelum kita minta dia dah tahu dah kita nak minta apa kan. Tinggal lagi kita nak hubungkan diri kita ni direct, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Imam Ghazali kata apa?
Ada 4 kan. Yang kedua iaitu kita berzikir dan bertasbih. Berzikir dan bertasbih. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dia tambah lagi. Berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Tentu ada tak biji tasbih? Kan? Tak apalah, tak ada pun nak pakai. Tapi Imam Ghazali sarankan begitu. Kan? Jadi lepas subuh ataupun lepas kuliah saat ni kan duk saat berzikir, cari zikir-zikir tertentu. Dan kalau kita cari kitab ni kat mana-mana, ataupun boleh saja type bidayatulhidayah.pdf, boleh download full version dalam internet kan. Buka pada adab-adab masuk ke dalam masjid. Imam Ghazali kata apa? Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. 10 bahagian, 10 zikir, 10 wirid. Antaranya ada yang pernah kita sebut dan dengar, dan ada perkara yang baru. Dan Imam Ghazali dalam 10 ini, di akhirnya dia kata apa? Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali, atau 70 kali, atau 10 kali. Hak paling banyak 100. Kalau kita ada 10 kali 100 berapa? 10 kali 100 banyak tu kan? 10,000 kan? Paling kurang dia kata 10. Buat 10 saja. 10 kali 10 100 kan? Tuan-tuan boleh rujuk balik. Saya bagi beberapa zikir yang tuan-tuan boleh baca. Ada 10 lah. Yang pertamanya yang kita dah sebut tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasa rajin 100, tak rajin 10 kali kan. Yang keduanya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Senaraikan yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang ketiga. Banyaklah. Kemudian yang keempat, tasbih itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali ataupun 100 kali. Kelima, subuhul quddus rabbul malaikatu waruh. Yang keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kita biasa dengar kan, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa saqilatani 'alal mizan kan. 10 kali lepas subuh ataupun 100 kali kan. Kemudian yang ketujuh, istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini jarang dengar doa ni kan, tapi kalau rasa nak buat, tengok dalam internet ataupun beli buku ni, cuba orang kata apa, hafal dan cuba jadikan wirid. Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang Engkau berikan kurnia, dan tidak yang memberikan kurnia bagi apa yang Engkau halang, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa sahaja yang Engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Okey. Ke-9, Allahumma selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. 10 kali, 100 kali kan. Bagi cukup mengikut saranan Imam Ghazali itulah. Yang ke-10-nya, ini selalu kita baca juga. Jangan lupa setiap pagi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey, kita penuh dah masa kita. Kan, lepas kita berdoa, kita berzikir dan bertasbih, dan Imam Ghazali menyarankan 10 zikir dan tasbih yang elok kita baca. Rujuk ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tentuan yang keempat, apa yang elok lagi kita buat? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Imam Ghazali kata bahagi bahasa kepada 4 tu, berdoa, berzikir dan bertasbih, membaca Al-Quran. Jadi kita jadikan amalan harian membaca Al-Quran ini selepas solat subuh.
waktu hari kita main masjid Abdullah Fahim, kuliah dibatalkan ke ataupun tak ada kuliah, weekday tu tak ada kuliah kan, kita ni orang pencen kan, tak payahlah kalut balik lagi kan, rumah dekat je belakang tu je kan. Duduk saat baca Quran kan, duduk saat baca Quran. Apa surah-surah yang nak dibaca, ikut tuan-tuan, Quran ni mukjizat kan. Adalah fadilat-fadilat ayat tu kan, ada orang kata baca surah Yasin kan akan mendatangkan hajat tertunai dan sebagainya. Tak apa, mana pun tak apa, tapi baca Quran dan istiqamah dengan membaca Al-Quran. Buat sikit tapi istiqamah, sehari satu muka surat dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Itu saya pernah cerita dah, kisah hak makcik tu, hak nombor 4 tu kan. Tapi saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Nabi tak kala bersama dengan sahabat dia, pernah bertanya kepada sahabat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi tanya kepada sahabat, ayyul khalqi a'jabu imanan. Nabi tanya, mana satu makhluk ni yang luar biasa imannya? Luar biasa imannya. Kita dalam siri motivasi iman ni kita nak lihat, kita tahu kita kena jadi orang yang beriman, dan kalau kita tak jadi orang yang beriman, kita rugi. Sebab apa? Dalam surah Al-As kata 4 perkara kan, demi masa manusia dalam kerugian melainkan 4 orang, 4 golongan. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Tak ada iman, kita rugi. Tapi kita nak tahu ayul qalb a'jaba imana, yang luar biasa imannya. Sahabat pun jawab, qalu, sahabat kata bagi satu jawapan, al-malaikah, malaikat. Nabi kata, qala al-malaikatu kaifa la yu'minun. Malaikat iyalah, takkan dia tak beriman, dia satu makhluk yang taat, bertugas untuk Allah kan. Allah cipta dia jadi makhluk yang sebegitu taat, no matter lah malaikat. Seolah-olah begitulah jawapan Nabi kepada jawapan yang diberikan ataupun dikemukakan oleh sahabat. Qalu, sahabat bagi jawapan kedua, an-nabiyun, para nabi. Lebih kurang macam tu lah. Qala an-nabiyun yuha ilaihim fa kaifa la yu'minun. Nabi, biasalah mereka ni dapat wahyu daripada Allah kan, Allah jaga pelihara mereka, maksum kan, no matter lah Nabi. Okey, qalu, sahabat bagi jawapan yang ketiga, as-sahabah, kami kan, kami lah. Lalu Nabi jawab apa? Qala as-sahabatu ma'al anbiya fa kaifa la yu'minun. Para sahabat ini bersama dengan Nabi. Hampa semua ni dengan aku ada waktu hampa hidup. No matter lah hampa beriman dan baik iman hampa kan. Kemudian Nabi bagi jawapan kan, walakin a'jaban nas imanan, akan tetapi manusia yang luar biasa iman dia ialah qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban minal wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu fahum a'jaban nas imanan. Satu kaum yang datang selepas kamu dan mereka mendapati satu kitab yang diwahyukan daripada Allah, Al-Quran. Fayu'minun, mereka beriman dengannya, wa yattabi'unahu, dan mereka mengikut segala isi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Fahum a'jaban nas imanan, dan mereka lah orang yang luar biasa keimanannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tingkatkan iman kita, dan iman kita ni luar biasa berdasarkan kepada hadis Nabi ini, berdasarkan kepada sabdaan Nabi ini, kita kena rapatkan hubungan kita dengan kalam Allah, dengan Al-Quranul Karim. Sayang kita ni kepada Quran itu, dari sudut bacanya, dari sudut kita nak fahamnya, dan kita hayati dia, dan kita mengamalkan isi ajaran Al-Quran.
Tuan-tuan kalau sayang sesuatu kan, tuan-tuan pergi lawat hari-hari tak? Kan? Kita sayang anak kita, pantang ada outing, hari ni tak pergi lah, tak kan? Kita nak pergi tengok anak kita, ada outing, kita nak pergi tengok anak kita. Kita kalau sayang Quran, sanggup tinggal tak? Macam tu juga, kita takkan tinggal hari-hari, kita akan baca hari-hari. Jadi tuan-tuan, Nabi dah sebut ajaban nas imanan, orang yang luar biasa iman dia orang yang sayang Quran, ikut Al-Quran. So bacalah Al-Quran setiap hari. Yang keempat, berdoa, berzikir dan bertasbih, membaca Quran. Bahagi 4 masa tu singkat, tapi bahagi keempat-empat tu. Yang keempatnya ialah bertafakur. Apa maksud bertafakur? Berfikir dengan mendalam, muhasabah diri, fikir tentang kita dan Tuhan bagaimana, kan? Dan Imam Ghazali menggariskan beberapa perkara apa yang perlu kita fikirkan, apa yang kita tafakurkan. Duduk senyap-senyap 5 minit ke, fikir tentang dosa dan kelalaian dalam ibadah kita. Fikirkan tentang dosa dan kelalaian dalam ibadah kita. Kita ni ahli ibadah juga, kan? Mai solat berjemaah, tetapi fikirkan dalam beribadah itu ada unsur kelalaian. Fikirkan untuk kita improve. Solat kita macam mana, agak-agak diterima Allah tak, khusyuk tak, kan? Kita fikir. Tahajud kita dulu buat lah ni, tinggal fikir balik, aku lalai kan, kenapa dulu boleh buat, kenapa sekarang tak boleh buat, suka nak bangun malam ni kan, adakah dosa-dosa yang menimbun, yang menghijab aku untuk aku dekat dengan Allah. Fikir sejenak, seorang-seorang kita fikir, seorang-seorang tafakur, seorang-seorang kan. Solat kita ni kita faham tak lagi maksud-maksud yang kita baca, kan? Improve, perbaiki. Saya nak sentuh satu perkara dalam solat. Makam kita, di mana makam kedudukan kita sebagai seorang hamba yang kita perlu hayati. Kita solat, dan bila kita nak sujud ni, kita letakkan diri kita ni, kita sujud ni dalam keadaan kita fakir, kita ni hamba yang hina. Sujud ni kan, di mana kita letakkan kemuliaan kepala kita ni yang ada akal ni, kita letak sampai bawah kan, sampai kat kaki orang. Kita anggap kita ni fakir, hamba yang fakir. Lepas kita sujud tu, kita puji Allah kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jawab betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita bangun dan kita duduk antara dua sujud, itu makam meminta kita sebagai seorang hamba. Tidak kita minta apa perkara, kita minta dalam duduk antara dua sujud. Kena kira balik tu. Sebab kita lalai. Bukan lalai, orang kata apa, kita tak ambil benar tak benar. Berapa perkara kita minta dalam duduk antara dua sujud? Pakai kira 8. 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. 8 tu tahu tak apa yang minta 8 tu? Ada setengah yang tahu, barangkali ada setengah yang tak tahu. Sebab saya dah tanya lah semalam kat surau, payah sikit saya tanya, jawapannya salah. Maknanya kita meminta dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita minta. Dan ini pun satu yang kita duduk elok-elok, minta pelan-pelan. Perasan tak kadang-kadang solat kita, hak tu kita berderah. Kita laju sangat dan kita tidak duduk pada makam meminta yang sebenarnya. Meminta kita ni sebagai hamba yang fakir, meminta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berderah. Sujud kedua kan, cuba minta elok, Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni betul, alhamdulillah. Wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Inilah perkara-perkara yang kita minta. Cukup dah sebenarnya kepada Allah, dan mintalah sungguh-sungguh. Kesihatan ada dalam tu, kemaafan, keampunan, rahmat, cukupkanlah. Ini doa rasa tak cukup sebab tak faham wajibur ni itu cukup kan. Doa rasa tak cukup, sedangkan minta cukup dah. Kita minta, kita tak tahu apa yang kita minta. Kemudian bila kita sujud yang kali kedua tu, sujud dalam penuh perasaan, kita baru meminta. Siapa lagi nak tunaikan permintaan kita kalau tak Allah Subhanahu Wa Taala? Sujud kedua tu submit, macam serah permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, aku minta 8 perkara, engkau kabulkanlah. Barulah kita rasa kita perlakuan sujud, duduk antara dua sujud kita dan sujud kembali itu sesuatu yang ada zauq, ada rasa dalam diri kita. Fikir-fikirkanlah tentang ibadat kita. Yang keduanya, Imam Ghazali kata, fikirkan kita ni betapa berani kita letakkan diri kita di hadapan siksaan Allah yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Sesetengah pihak kan, kita ambil kes penghinaan agama, dia kena bertobat, memang wajib bertobat. Bagaimana dia berani meletakkan diri dia di hadapan kemurkaan dan siksa Allah. Kita suatu ketika dulu, mungkin kita zaman kita dulu, muda-muda dulu, kita pernah meletakkan diri kita pada kemurkaan dan siksa Allah yang maha dahsyat. Tafakkur, fikir, ya Allah, waktu muda aku gini-gini, aku lalai, aku pernah buat maksiat gini-gini, aku letakkan kemurkaan, letakkan diri aku pada kemurkaanmu ya Allah, ampuni dosa aku sendiri. Tafakkur diri sendiri terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, tafakur dari sudut fikirkan tentang masa, bagaimana kita dapat susun dengan wirid tertentu. Jangan duk fikir KPI saja. Fikirkan setiap hari itu bagaimana dalam masa-masa tertentu kita dapat berwirid dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni aku target sebelum sampai tempat kerja 1000 kot selawat kan, sambil buat kita pegang kan. Fikirkan, tafakur apa yang kita nak buat. Kemudian fikirkan bagaimana hari ini aku boleh berbuat kebajikan kepada orang-orang Islam. Banyak ni Imam Ghazali suruh fikir, bukan saya kata, Imam Ghazali kata fikirkan bagaimana hari ini aku boleh berbuat kebajikan kepada orang Islam. Kita tak, hari ni Sabtu, breakfast taman anak tu kan, hari ni Sabtu nak bawa anak-anak pergi jalan mana tu, Mak Kilau tak tengok lagi kan, contoh. Cuba kita fikir bagaimana hari ini aku boleh buat sesuatu yang memberi kebajikan kepada saudara aku, jiran aku. Benda mudah tuan-tuan, nampak payah tapi mudah je kan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril qaybi illa qala al malaku laka bimisli. Tidak ada seorang daripada hamba muslim yang berdoa kepada saudara dalam keadaan saudara dia tak tahu pun dia berdoa kepada saudara dia, seorang malaikat akan berkata, bagi engkau apa yang kau doakan kepada sahabat kamu. Itu satu kebajikan. Kita tahu student kita, pelajar kita susah kan, gaji 900 saja tak cukup doktor kan. Kita pun angkat tangan pagi tu, ya Allah kau mudahkanlah Ustaz Osman kan, supaya dia dapat pekerjaan yang lebih baik. Dia tak tahu pun kita doa. Ni rakam dia tahu kot kan. Ini contoh kan. Kita doa, ya Allah jiran aku sakit, baru kena serangan angin Ahmad kan, contoh, kau sembuhkanlah dia. Mudah sangat untuk kita berfikir sejenak, hari ni aku nak doa kat siapa. Kalau boleh pergi ziarah, hari ni aku nak ziarah siapa. Hari ni aku boleh nak sedekah, aku nak sedekah kat siapa. Fikirkan kebajikan untuk orang-orang Islam yang lain. Fikirkan dalam sehari hanya berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikirkan ketaatan yang paling afdal yang anda ingin lakukan dan persiapkan kemudahan untuk amalan taat tersebut.
Cari satu amalan taat yang anda istiqomah dan permudahkan amalan itu dalam amalan-amalan harian anda. Yang seterusnya, tafakkur dari sudut ajal kita, saat kematian kita. Dan yang akhirnya, fikirkan tentang kerugian dan penyesalan bagi persiapan yang tidak dilakukan untuk kematian. Fikirkan, jangan rasa panjang lagi, hari ni umur aku 48, minggu depan masuk 49 contohlah, kan panjang lagi, nak pencen panjang lagi, kita tak tahu umur kita sampai pencen ke tak. Jadi tuan-tuan, fikirkan perkara-perkara tersebut. Kita ulang semula, ada 4 perkara yang Imam Ghazali sebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk kita penuhi masa kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat dalam tempoh masa yang singkat. Kan 6.30 kita habis tadi, kemudian syuruk masuk 7.12. Syuruk 7.12 hari ni kita penuhkan dengan 4 amalan tersebut. Berdoa, 3 doa tersebut, bertasbih, berzikir dan bertasbih, yang ketiga membaca Quran, dan yang keempatnya bertafakur. Saya ingat sekadar itu yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat manfaat dan menjadi sesuatu yang kita ingin amalkan dalam kehidupan kita secara harian. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma 'afiyah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqna khair hadzal yawm, Allahumma rzuqna al-khair hadzal yawm wa adfa' 'anna syarrahu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera dan telah diterbitkan matahari dari tempat terbitnya. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan hari ini dan jauhkanlah kami dari keburukannya. Ya Allah, teriangilah hati kami dengan nur hidayahmu sebagaimana terangnya bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.